Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri. Untuk kali ni saya masih lagi nak cakap tentang mikrofon lah. Cuma kali ni saya nak cakap tentang shotgun. Kenapa ada setengah YouTuber ataupun orang yang buat konten bercakap ni, dia memilih shotgun. Shotgun ni, dia salah satu tujuan YouTuber guna shotgun ni sebab dia tak nampak dalam frame tau. So benda tu nampak kemas macam ni, kita tak ada benda yang dekat depan kita ni. Macam sekarang shotgun saya ada dekat atas ni, dia lebih kurang sejengkal je daripada dari saya ni. So shotgun ni dia punya pick up dia kuat, lebih kuat berbanding dengan mikrofon yang saya guna. Biasanya saya guna macam ni, Rode Video Micro ni yang kena dekat kan. Shotgun ni jarak yang agak jauh pun, keluar sikit daripada frame, dia masih lagi boleh capture audio ataupun voice suara kita dengan baik lah. Macam kalau kita tengok orang yang shooting filem semua kan, yang orang buat boom dengan ada mikrofon, itu boleh dikategorikan sebagai shotgun. Dia boleh pick up suara dekat situ saja tanpa pick up daripada tempat lain lah. Cuma kekurangan shotgun, ada setengah-setengah shotgun ni dia memerlukan power yang agak kuat lah. Macam sekarang ni saya guna Sennheiser ni, sambung kepada saya punya Zoom H5 ni. Dia memang kuat makan bateri lah. Sebab shotgun yang saya guna ni, dia tak ada built-in bateri. Dia guna phantom power. Phantom power ni maksudnya dia ambil power daripada recorder ni lah. Ada setengah shotgun dia ada built-in amp. Built-in amp ni maksudnya dalam tu dia ada amplifier dia sendiri. Dalam tu juga dia ada bateri. Ada setengah tu bateri yang kita boleh pakai bateri jenis kecil macam ni. Ada setengah tu dia boleh ada shotgun tu dia pakai bateri built-in yang rechargeable je lah. Dia built-in, tak boleh tarik keluar. Dia just kita boleh recharge, dia punya recharge balik lah. Macam ni dia boleh pakai bateri yang ni. Dan juga phantom power. Kalau phantom power tu dia ambil power daripada source lain lah. Cuma dia akan makan masa, bukan makan masa, dia ambil power tu agak kuat jugalah. Cepat makan bateri lah senang cerita kan. Cuma kelebihannya macam ni lah, kita tak nampak dalam frame, tapi dia shotgun tu ada dekat sini je. Dia tak perlu dekat. Kalau dekat dia punya suara tu lagi agak kuat sikit lah kan. Macam berbanding dengan orang yang buat podcast macam DJ kan, dia tak perlu shotgun pasal dia dalam konti radio kan. Bukan nampak pun dengan penonton kan, kecuali sekarang ni lah ada setengah ya, kebanyakan DJ radio, kebanyakan stesen radio dia ada dia punya apa ni, Facebook dia ada live dia kan. Dia ada lah nampak dalam konten, nampak lah dia punya apa benda dalam konti dia kan. Tapi kebanyakan DJ radio ni dia pakai mic yang memang kena cakap dekat lah. Macam orang menyanyi kan, dekat kan. Dia memang kena pakai mic yang dekat dengan dia punya tu. So suara dia macam deep, bassy, bukan bassy dia macam tebal lah, kita dengar pun sedap kan. Pasal ada orang kata suara macam DJ lah kan. Dia bukan pasal tu, pasal mic. Kalau kita ambil mic yang bagus, kita cakap dengan dekat, bunyi dia pun boleh tahan juga. Macam ni kalau saya dekat sikit dia, tapi mungkin pasal saya dah set gain ni agak rendah, kalau saya pergi dekat dia mungkin akan jadi, orang kata apa, nak kata pecah tak pecah, dia macam bass dia agak kuat sikit macam ni lah. Saya test kan, nampak dia punya tu dah naik kan, bassy dia tu. Ni jarak dekat lah, muka saya tak nampak lah pasal dia dah dekat atas kan. Tapi boleh saya rendah ni, dia masih ni kan. Macam ni saya sedap lah sikit kan. Assalamualaikum, selamat sejahtera kan. Kita bawah sikit kan. So kelebihan shotgun ni itulah dia. Pick up pattern dia tu agak kuat lah. Dia macam telefoto senang cerita. Macam lens kamera dia macam telefoto. Dia lebih menjurus ke situ. Dia tak wide. Dia pick up di sini-sini dia kurang ambil. Dia maksudnya suara di kiri macam ni, di belah sini dia kurang tu. Kalau wide dia macam ni kan. So kalau telefoto ni macam shotgun, dia ambil, dia mengarah ke situ. Macam ni dia up ke sini lah. Dan salah satu sebab kenapa orang guna shotgun ni hala ke bawah, pasal dia tak nak ambil, orang kata apa, dia tak nak ambil, maksudnya kenapa dia menghalakan shotgun tu menghala ke bawah macam ni atau macam ni kan, ke macam ni. Dia kalau dia macam ni, kalau belakang tu ada bunyi kan, bunyi tu akan masuk juga dalam mikrofon ni. So bila dia kat atas, dia akan ambil daripada sini sajalah. So behind noise tu dia kurang lah. Macam ni saya rakam tengah malam, tak adalah bunyi apa sangat kan. Pasal tu kalau kita tengok movie filem, kalau behind the scene tu kan, dia punya mikrofon dia yang boom, orang panggil boom kan. Dia bukan boom mic, boom tu sebenarnya batang boom yang panjang tu lah. Mikrofon tu mikrofon lah, shotgun kan. Orang panggil boom mic kan. Boom tu
dia punya batang tu lah. Dia punya kebanyakannya atas pelakon tu lebih kurang macam ni dah, tak nampak frame dia macam pelakon dia dekat bawah, dia punya mikrofon dia dekat sini kan. Jarang macam ni kan. Pasal ni akan pick up noise, bunyi bising dekat belakang pelakon tu lah. So terbaiknya kalau kita pakai shotgun, kita menjurus ke bawah lah, ataupun ke muka, ataupun ke dada lah, sebaiknya orang kata ke dada kan. Jangan orang kata apa macam ni kan. Kalau macam ni, kalau belakang kita tak ada bising, tak ada bunyi noise, ada dinding saja, ada kedap udara, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita dalam situasi yang rumah yang keliling ada jiran, ada waktu siang bising kan, sebaiknya kita ambil mikrofon tu, shotgun tu menghala ke muka kita, ke orang kata ke dada lah, sedap adanya bunyi dia sedap sikit. Dan shotgun ada banyak jenis lah. Saya bukanlah pakar tentang mikrofon ni kan. Semua bila saya dah gunakan shotgun, dah gunakan video micro, dah gunakan zoom kan, dapat beza lah dia punya tu, dia punya kualiti dia tu kan. Tapi guna mic mana pun, yang macam saya bagi tahu tu, kalau jarak dia dekat tak ada masalah, jelas, yang penting jelas kan. Cuma kita nak suara kita dia bergema macam DJ ke, macam orang kata apa, penyampai radio ataupun penyampai berita kan, itu hal lain lah kan. So macam penyampai berita, kita tengok mic dia kecil je kan, lavalier mic orang panggil kan, memang kecil, tapi harga dia tu berapa ribu kan, dia sambung lagi kepada amplifier tu kan. Macam kalau kita beli dekat, macam di KL ni kalau pasal RM15, RM20 kan, tak mungkin sama lah dengan mikrofon yang newscaster ataupun news presenter pakai yang harga RM2,000, RM3,000, mungkin RM5,000 tu kan. Memang jauh lah beza kan. Takkanlah sama mikrofon harga RM2,000 dengan mikrofon lavalier harga RM15 kan. Memang tak ada lah kan. Tapi yang penting untuk sesiapa yang nak buat konten bercakap ni, yang penting audio tu jelas lah. Cuma saya sekarang ni dah jarang guna shotgun ni, pasal nak set up tu ambil masa sikit lah. Pasal dia saya kena tengok, dengar betul-betul audio ni. Kadang-kadang ada bunyi bising kan, dia agak sensitif lah. Kalau wire dia tu berselirat kan, dia ada macam nak cakap apa, noise tu lah, noise floor ke apa orang panggil, saya pun tak tahu kan. Tapi dia kat bising lagi tu. Bilik ni bukannya permanent studio kan. Kadang anak saya datang sini buat kerja sekolah ke macam-macam kan. So dia benda ni banyak yang bergantung-gantung kan. Kalau terlanggar nanya kan, kalau kita ada studio khas tu yang tak ada orang kacau kan, memang tak apa, boleh je kita pasang kan. Satu sekarang ni saya lebih suka pakai orang kata mic yang macam saya biasa buat tu lah, yang nampak tu kan. Cuma tu lah, dia nampak lah benda tu. Ada setengah orang dia tak nak nampak, dia nak clear macam ni kan, tak nak nampak ada mikrofon dalam tu. Macam pelakon lah kan, mana ada memang ada mic dekat atas tu, tapi orang tak nampak lah pasal orang ambil shot tight kan. Padahal ada je mikrofon dekat atas. Masa dia bercakap tu, kadang-kadang dekat atas kepala dia sikit, berapa jengkal je ada mikrofon tu untuk capture benda tu. Pasal dia tak sama dubbing ni dalam studio ni lain. So macam mikrofon tu dia nak juga ambil ambient sound tu semua tu kan. Lagi satu, perasan tak filem black and white, filem-filem lama kan, kenapa audio dia cantik, audio dia clear, walaupun filem tu dah ada bercala-cala apa benda kan, bunyi kan, tapi audio dia kenapa cantik? Pasal filem bukan dulu, sekarang pun filem dia rekod audio dengan video, audio dengan filem tu lain. Macam filem dia rekod filem tu tak capture sound, audio ni dia rekod berasingan. So pasal tu kalau movie lama yang color, bukan color lah, dah teruk lah hitam putih dia kan, tapi audio dia kita dengar masih jelas kan, memang jelas kita dengar kan. Pasal audio dia rekod berasingan, dia sync kan kemudian masa editing tu. Itulah orang kata apa, kelebihannya kalau kita buat audio yang asing ni. Cuma tu lah leceh sikit, macam kita kena sync ataupun satu kan dia dalam masa editing tu lah. Okay lah, itulah dia sedikit perkongsian tentang mikrofon ni lagi. Mungkin subjek ni tak ramai lah orang minat sangat kan, tapi kepada yang nak tahu, itulah dia kelebihan dia guna shotgun ni. Itulah kita bebas macam ni tanpa ada mikrofon yang masuk dalam frame lah. Salah satu lagi, kita boleh guna lavalier mic yang kecil kan, orang tak nampak sangat lah. Okay, sampai jumpa lagi.